السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن مكر الماكرين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada perhimpunan kita yang mulia ini, dengan kehendaki Allah Azza wa Jal, kita boleh sama-sama bergerak di atas taufik dan hidayah daripada Allah Azza wa Jal. Sama-sama kita boleh menzahirkan kekuatan iman kita, dan kita menzahirkan lagi kita sebagai hamba yang Allah Subhanahu wa taala berjadi dalam sebaik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dan Tuhan tadi itu merupakan kita berlainan untuk nak tunjuknya kekuatan dan kekuasaan kepada kita. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah Ta'ala merupakan kita di dalam perut ibu kita dalam keadaan yang ialah kehendak rupa kita macam mana. Setelah kita dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan beberapa kemudahan daripada asbab, Allah Ta'ala muliakan kita lagi. Walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala memuliakan kita sebagai anak Adam. Maka kita apabila jadi dah manusia dengan sebaik-baik bentuk, tetapi tidak lagi kita tadi itu termasuk daripada golongan orang yang berbahagia dan berjaya dalam pakar umur, melainkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal yang salih. Sebagaimana kita telah dengar daripada ayat-ayat Al-Quranil Karim, Allah Azza wa Jalla yaqul, ya firman kata, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Illa alladhina amanu, malaikat orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang buat amal yang salih, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan dia senantiasa wasiat di antara satu sama lain dengan benar-benar. Dan apabila kita nak ikut benar-benar, pastilah kita kena ada gia sabar. Maka alamah, tanda-tandaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang buat amal yang salih, salah satu daripada gambaran dia iaitu imaratul masajid. Imarah masjid yang dimengadakan oleh pihak
masjid kita ni daripada ahli jawatan masjid di sini, sama ada imam, tuan imam, ahli dia, khatib Bilal dan ahli jawatan masjid, nayuk kita sendiri, Tok Nebel, Tok Menir dan orang-orang yang berkenaan, dan masuknya kita semuanya untuk bercapur tangan mengadakan akan perjumpaan kita pada malam ini supaya kita menambahkan kekuatan iman. Maka harap daripada Allah ya Azza wa Jalla supaya Allah Ta'ala itu menghimpunkan kita di dalam syurga dengan cara sekalian lagu ning, sebagaimana Tuhan menghimpunkan kita di atas masjid sebaik-baik tempat yang taat di atas muka bumi Allah ya Azza wa Jalla pada malam ini. Allahumma amin. Salah satu daripada ayat Al-Quranil Karim yang kita duduk di atas dia, mana duduk dalam ajaran Quran sekarang, Allah ya Azza wa Jalla yaqul, Tuhan kata, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Sesungguhnya orang yang imarah masjid ni iaitu orang yang beriman dengan Allah ya Azza wa Jalla. Jadi perbuatan yang kita buat ni menunjuk kata kita ni termasuk daripada manusia yang beriman dengan Allah. Kerana kita sebagai manusia, kita nak kata tu mudah, nak kecek tak payah. Sebab itulah Allah Ta'ala ni dia tak suka kepada kita bercakap sedangkan kita tak boleh nak buat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu tadi itu bercakap sahaja sedangkan kamu tak buat? Jadi kita nak mengaku kata kita orang yang beriman dengan lidah kita tak payah, mudah sangat. Tetapi kita nak nak melaksanakan kesan-kesan iman yang ada di dalam hati kita dengan segala amalan yang kita tadi itu kena kerja, itulah orang-orang yang beriman dengan cara sebenar. Maka iman yang ada di dalam hati kita ni, dia ada ta'rif dia, ada definisi dia, ada pahaman dia. Kerana agama al-Islam, agama yang datang daripada Allah Azza wa Jalla, bukan agama yang datang daripada teori, cara mikir siapa-siapa, tidak. Agama lain kalau kita perhati, ia tak serupa dengan agama kita sini. Kita ada apa dia? Kitab daripada Allah Azza wa Jalla. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kepada kamu dengan benar. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dengan kebenaran aku buat turunnya Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kebenaran untuk kamu wahai manusia. Jadi kita adanya Al-Quran, ada kitab daripada Allah Azza wa Jalla. Kama dia kitab tadi itu dibawa datang oleh sebaik-baik makhluk, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai orang manusia, Tuhan izin seorang untuk melaksanakan isi kandungan Al-Quranil Karim. Bagaimanakah kita nak melaksana, bagaimana kita nak beriman, bagaimana kita nak amal, bagaimana kita nak mengkerjakan apa-apa yang Tuhan suruh dan apa-apa yang Tuhan larang, apa-apa yang Tuhan khabar. Kita nak memikir lagu mana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang mari menerangkan kepada kita. Maka perkara ni Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranil Karim. Tuhan kata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepada kamu wahai manusia akan pengingatan. Quran ni dinamakan kitab pengingatan. Nak kita ingat kata kita ni mari buat puas sini. Bukan makna kata Quran ni main nak rayak tak sakut paut dengan kita. Tak. Sebab Tuhan menamakan wa anzalna ilaika dzikra. Tuhan wari az-zikr. Az-zikra di situ ijma' ulama tafsir kata huwal Quranul Karim, iaitu Al-Quran Al-Karim. Dan az-zikra ni Allah Ta'ala
sendiri jamin nak jaga dia, tak boleh nak ubah walaupun satu kalimah, satu huruf, satu baris pun tak boleh. Tuhan katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tuhan wak turunkan Quran dan Tuhan sendiri nak jamin tak sewi ada perubahan dalam Al-Quranul Karim. Lepas tu apabila Tuhan wak turun dah Quran kepada kita sebagai umat manusia, ada kita nak buat lagu mana tak pandai nak jamuh juga kita ni. Ada kita nak gi setangga ke setangga supaya kita nak lipat balik munasabah tajuk yang diberikan kepada kita pegangan ahli sunnati wal jamaah ni apa dia. Nah kita tengok sebab tempat kita ni berpegang dengan itu mazhab. Jadi cara perlaksanaan mula-mula sekali iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikena tuju mula-mula supaya menyatakan Al-Quranul Karim. Sebab tu Tuhan kata wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, supaya engkau menyatakan bagi manusia apa hak aku buat turun kepada mereka. Kedebel buat kita manusia yang tanggung dalam tubuh dia segala-gala najis, darah lagi, gapo nama lagi, azakumullah. Tapi Tuhan wak kira dengan kita, wak turunnya wahyu daripada dia sebagai kalamullah azza wa jal, wak turun kita, wak apa kita tu kerana dia kasih kita. Kasih ni ya ada kesal dia. Kesal kata Tuhan kasih pada kita iaitu ya waktu turunnya sebaik-baik kitabil munazzal, iaitu kitab Allah yang azza wa jal. Cuma Quran ni tibyanan likulli syai', keterangan bagi semua perkara. Terang lagu mana? Terang dengan cara kasar-kasar, jumlah-jumlah. Semua kerjaan dia mari dengan cara kasar, dengan cara jumlah-jumlah, tak ada mai royak dengan cara pendetailan. Pendetailan ni iaitu apa dia? Cara pelaik lah bahasa petani kita, cara nak pelaik dia. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditujukan litubayyana linnas, supaya engkau ya Rasulullah menyatakan kepada manusia. Sebab itulah kita duk mengaji daripada alim ulama kita madah tafsir. Tafsir ni makna tabyin, keterangan. Maknanya pendetailan, litubayyana linnas. Nabi mai menyata dengan gapo? 3 perkara Nabi mai menyata. Pertama, aqwaluhu, perkataan dia. Yang kedua, af'aluhu, perbuatan dia. Yang ketiga, takriratuhu, akuan dia. 3 tu Nabi mai menyata kepada kita, wa imma dengan perkataan, wa imma dengan perbuatan, wa imma dengan akuan. Mari menyata akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Kalau kita nak ambil satu contoh supaya mudah kita nak melaksana, seumpama Tuhan kata dalam Quran, aqimus salah, semayalah oleh kamu, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semaya di atas orang yang beriman ada waktu yang tertentu. Samarat, buah daripada semaya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semaya hak sebenar boleh tegahkan diri kita daripada perkara yang tak bagus, tak baik. Okey. Memang kita fahamlah, sekali lalu ulama kita baca, ya terjemah kita dengar. Tetapi perlaksanaan kita nak buat lagu mana? Di situlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mari. Nabi katakan dengan perkataan dia, sallu, semaya oleh kamu. Nabi mai mengaku sebagaimana Tuhan suruh. Tuhan kata aqimu, semaya olehmu. Sini Nabi kata sallu, hadis sahih Bukhari, sallu, semaya oleh kamu. Nak semaya lagu mana ya Rasulullah? Sahabat tanya, kama, sebagaimana ra'aitumuni usalli, sebagaimana mung tu tengok aku semaya. Dalam semaya ni ada 2 perkara. Satu, perkataan Nabi suruh tak ni, sallu kama ra'aitumuni usalli.
Yang kedua, pelaksanaan perbuatan Nabi. Nabi semaya ada rakaat, ada sujud, ada i'tidal, ada tahiyyat pertama, yang kedua, kalau semaya thulathi ataupun rubai, semaya maghrib, semaya isya, semaya 4 rakaat dan sebagainya. Itu adalah pelaksanaan bagi ayat Al-Quran yang dibawa datang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji, kita wajib ke haji? Memang. Panawak lagu mana haji? Allah Ta'ala kata dalam Quran, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wajib di atas kamu kerjakan haji bagi mereka yang kuasa sampai kepada Makkahul Mukarramah. Maka kita faham haji itu makna lagu mana? Makna kata kena buat di Makkahul Mukarramah. Ada rukun, ada syarat yang kita tadi itu kena belajar belum daripada kita sampai. Maka haji mula-mula ni pia buat contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan ataupun Hajjatul Wada' tahun yang ke-10 Hijriah tu kan, Nabi kata gini, ya ummah, wahai ummah, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amin hadha. Hei manusia, ambillah cara nak buat haji daripada aku, harap-harap puak mung tak jumpa dah dengan aku pada tahun lagi akan datang. Nak rakyat kata Nabi nak tinggal, Nabi kata ambil haji daripada aku. Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an, rakyat panjang lebar lebih kurang 3 keping dalam surat sahih Muslim, apa nama, sifatu hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat buat haji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi yang mari untuk menyatakan pelaksanaan amal ibadah. Baik, setelah daripada itu bergantungnya umat al-Islam dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai bergantung yang rapat tak terkaya Al-Quran daripada hadis. Hadis-hadis ni mana sunnah lah. Sunnah-sunnah ni mana jalan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia tak ada hak lain. Kata orang ni sunnah ni, dia mau duduk di atas sunnah ni, mana duduk di atas jalan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu ya. Sebab tu Imam Syafi'i kata, ajma'al muslimuna anna man istabana lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lah ay yad'aha liqauli ahadin kainan man kan. Ijma' orang Islam kata siapa dia nyata kata sunnah Nabi balah mana, maka haram di atas dia tinggal Nabi gi pakai orang lain tadi. Haram, tak boleh pakai. Walaupun siapa kainan man kan, siapa pun tak boleh. Nak rakyat kata tokoh-tokoh ulama kita ya balah tu jalan dia. Maka kita sebagai orang Islam, amal nak ambil satu hadis ya, nak kecek dengan cara ringkas-ringkas malam ni supaya tak sewa jadi berat di atas kita. Anak imarah masjid ni berhajat pada kita meluangkan hati, luangkan akal fikiran kita, dan kita mari duk iktikaf di atas dalam masjid ni. Sekarang lah ni tahulah, barang siapa ada asmaya sekarang lah ni, malaikat yang ada di langit senantiasa minta ampun kepada kita. Nama betul-betul, ya Rab ighfir li fulan ibn fulan. Hei Tuhan, apunlah orang tu nama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin kena sebut nama betul-betul lalu dah. Kemudian hendaklah kita niat jadi molek kita duduk dalam masjid ni. Kita nak dengarkan akan perintahan Allah yang Azza wa Jalla daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hatu-hanu. Jadi amal nak ambil satu hadis belum daripada kita nak tung laik sikit di tempat ahli sunnati wal jamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata gini dalam hadis. Katakan hadis ni kita dak dengar sokmo. Hadis ni darajat dia sahih. Pia raya Irbad ibnu Sariyah, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi katakan may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup atas muka dunia ni mula semenjak daripada dia wafat lah. Siapa dia dah hidup lagi atas muka bumi ni lepas pada aku wafat, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan tengok nyata-nyata terang-terang perselisihan dalam masalah bab faham agama ni banyak. Tengok Nabi royak dah. Lepas tu kita ni tak kena takut muka kata benda hak Nabi ya royak pasti kena berlaku. Cuma kita nak letakkan diri kita macam mana. Amak usaha maaflah dah tak secampur dengan bahasa sia pada tempat yang kita mengajar, kerana golek-golek ke amak kena dengar khitab dua. Orang Thailand satu, orang tanding kita, dan di Nusantara kita seorang lagi. Tapi malaikat kita kecek bahasa sia terus tak apa pula. Jadi hak bahasa sia lalu dah. Kalau kita kecek Melayu, Melayu lah malaikat terkepik berdoa. Kita kena masukkan bahasa sia, tak apa. Amo tak ada masalah gapo. Nak kecek sia pun kita terima, nak kecek Melayu pun tak ada masalah. Arab gapo tak ada masalah dengan bahasa, tak apa. Cuma cara kita nak kecek wi molek ni kita tak usah campur lah. Kita kecek wi jadi sosai. Supaya kata kita tadi itu boleh jakah pergi jauh sikit. Ni nak nasihat pada adik-adik anak-anak yang duk mengaji ni, kalau kita nak jakah wi jauh, hendaklah kita belajar bahasa tu kuat. Kita boleh jakah jauh. Kita boleh jakah pergi sampai Nusantara 10 negara, sampai ke Arab di mana, kalaulah kita guna bahasa kurang campur. Tapi kalau kita nak kecek bahasa tertentu, tak apa. Itu cara dia. Lalu Nabi SAW kata, fasayara ikhtilafan katsira. Selagi puakmu akan tengok perselisihan dalam agama. Selisih Nabi tak ada ayat kata iftaraqa, dalam hadis lain iftaraqa, berpecah. Nah kita tak selah berpecah tu, tetapi terkadang kita taknya memahami apa yang Allah Taala nak ayat kepada kita, kita berasa pelik. Tabiat manusia ni apabila rasa pelik dia rasa nak kehek. Apabila dia kehek, hadis itulah terkadang benda yang jadi penawar bagi dia, dia pahitlah sikit. Tak say nak telai tak pergi. Maka bagaimana nak hingga penyakit kita? Dengan sebab itu kita hari ni hendaklah kita tadi itu punya ilmu. Kita ni sama-sama adik-beradik, sama-sama orang bangsa tula, bahasa tula, tak payah kita nak berbicara. Supaya kata kita tu boleh jakah pergi ke depan. Islam ni ia nak hajak kita kepada kemajuan. Tengok pada zaman kita duduk ni, ada orang Islam kita nayuk orang kita sendiri orang Islam. Pemimpin tok nebel tok menir orang kita sendiri. Terkadang wakil rakyat orang kita pun ada. Bomo gue orang kita ada. Bomo sendiri pet. Medik duk di hospital ada. Semua pembesar-pembesar golekkan orang Islam hari ni boleh capai juga. Kenapa tu? Kerana dia tadi itu faham, reti cara nak pakai hidup. Islam kita ni, Masya Allah, dia tak sewi kita duduk ke akhirat semata sampai kita tinggal dunia kepada orang. Tak selah tu. Ya nak kita sama-sama dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nak dua-dua. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jangan terlupa nasibmu dalam dunia. Akhirat sebagai matlamat hidupmu, tapi jangan terlupa dunia. Tengok Islam kita. Maka mari kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ni. Dia kata fasayara ikhtilafan katsira. Selagi mung tu boleh tengok selisih banyak di antara ahli kiblat tu lah tu. Ahli kiblat tu lah, mana orang peradak kiblat tu lah. Ada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, Qiraatullah, kiblat tu lah. Sebab tu ahli kiblat kita nak mengeluarkan dia tubik daripada Islam ni, jangan buat mudah gitu. Jalan ni ahli sunnati wal jamaah tak mengeluarkan orang tubik daripada garis Islam tu dengan cara mudah-mudah, tak boleh. Kerana waktu tubik orang daripada daerah Islam, garis Islam, dosa besar.
Tak kena lagu berjetakkan sifat tu kepada kita, kita pula jadi jatuh agama. Sebab tu Nabi kata dalam hadis sahih, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahadihima. Siapa dia kata pada saudara dia hei orang tak beriman, maka dia berjetak perkataan dia tadi itu kelik di antara dua. Kalau benar tak apa, kalau tak benar kelik kita sendiri. Sebab tu perkataan janganlah kita guna dalam Islam ini dengan cara mudah sangat. Perkataan hendaklah kita beringat dan warok. Kecek suara derah tak apa. Kecek cerak tak apa. Kecek semangat tak apa, tapi we benar. We duduk di atas kebenaran. Kerana apa? Kerana ni kata lidah kita ni, apabila kita cakap ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib atid tanah lalu dah. Apabila tanah waktu baik kita lagu ning dapat tu esok ni. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa kita amalan ni tak ada kecil dan besar daripada percakapan dan perbuatan mereka tanda belaka. Ini kita sebagai orang Islam. Orang Islam cara memikir kena gini. Lalu Nabi Muhammad kata fasayara ikhtilafan katsira. Banyak khilaf. Allahu akbar. Sampai ke Imam Asy'ari sebut dalam kitab Maqalat al-Islamiyyin fi ikhtilaf bainal musallin, fi ikhtilaf al-musallin. Dalam kitab tu lebih kurang tebal ni. Lebih kurang tebal ni. Imam Al-Asy'ari kita kenal belaka kan? Karena banyak ke tempat kita ni pengikut bagi Imam Al-Asy'ari. Okey tak apa, kena. Tapi dia kata dalam kitab dia tu, dia kata kerana ikhtilaf, perselisihan yang banyak di kalangan orang yang menghadap kiblatullah. Banyak selisih. Moga apa dia kata banyak, Nabi royak kata banyak. Lepas tu jalan keluar lagu mana ya Rasulullah? Jalan keluar nak keluar lagu mana? Nak keluar lagu mana? Amo nak royak dulu. Belum pada kita nak turun alaikum bisunnati tu. Ya gini. Pada tahun 36 Hijrah. Tahun 36 Hijrah ni awal Abdullah bin Mas'ud mati pada tahun 32 Hijrah. Belum daripada tahun 36. Tahun 36 ni gapo hak jadi kuat dalam Islam kita sampai jadi seolah-olah kata renyok teruklah. Iaitu keluar kumpulan Al-Harura. Harura ni kumpulan Khawarij yang diketuai oleh Abdul Rahman ibnu Muljam, dan dialah yang jadi sebab khalifah yang keempat tadi itu Ali ibn Abi Talib meninggal dunia. Dia makan cara mikir belum daripada dia tadi itu nak mari itu tu ada dah dikenalkan dengan Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ni ada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia pegang dabar baju Nabi pegang sini. Sebab tu kita orang Islam jangan pergi pegang dabar orang. Tak leh. Lagu tu bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi kita bincang dengan cara molek. Waktu baik apa cara mikir kita? Waktu baik alasan kita cakap wa qulu lin-nasi husna. Cakap dengan cara yang bagus. Pegang baju Nabi, dia kata i'dil ya Muhammad. Muhammad mau bagi molek harta ni. Mu adil sikit, mu tak adil ni. Lalu Nabi kata wailak. Faman ya'dil in la a'dilu. Siapa lagi nak lebih adil kalau ku tak adil? Nabi jawab alaihi salatu wassalam. Umar tadi itu ketar tangan. Dia kata ya Rasulullah tinggal pada aku nak kira sendiri. Nabi kata biarlah. Lama orang kata aku ni buat karut terhadap orang terhadap aku pula. Tengok hati Nabi. Dia nak jadi ketua ni so hati kena luas. Cakap apa kena jadi pandai. Pemikiran pun kena besar. Kedudukan pun
kena we jadi molek. Nak jadi ketua ni ya ada sifat-sifat ketua dia. Sebab tu dalam Islam ni ya suruh kita pegang jawatan yang kita kuasa. Cuma adalah kita pegang tadi itu dengan amanah daripada Allah yang Azza wa Jalla. Tahun 30 ni keluar Khawarij. Tak lama keluar cara mikir daripada Turmus. Turmus ni duk ke stan-stan kok nu. Kalau sekarang duk ke selatan Iran. Terimanya cara mikir Jak Ibn Dirham yang diketuai belakang daripada tu iaitu Jah Ibn Safwan. Ni sejarah dia. Dikenalkan dengan kumpulan Al-Jahmiyah. Duk tak lama keluar pula Wasil Ibn Atta sebagai anak murid bagi Hasan Al-Basri di Baghdad. Tak lama pula timur Ghailan Ad-Dimashqi di Damasq waktu tubik pendapat Al-Qadariyah. Tak lama lagi tubik pula Al-Jabariyah. Tak lama lagi tubik pula Rafidah dan sebagainya yang diketuai oleh Abdullah ibn Sabah daripada pihak Yaman. Maka mulalah al-Islam tadi itu berbagai-bagai cara mikir. Sungguh tak sebahar Nabi raya atas fasayara ikhtilafan kathira. Sungguh. Maka bagaimanakah kita nak lepas kita sebagai orang Islam ni ya kena tahu sejarah. Sejarah ni banyak. Sejarah kebangsaan kita. Mik tahu leh. Sejarah cara faham fiqh dalam Islam. Mazhab Hanafi lah mana mari, Maliki lah mana mari, Syafi'i balah mana mari, Hambali balah mana mari. Tarikh mazhab orang panggil. So lagi tarikh sakut paut dengan aqadi, pegangnya. Jahmiyah ni timbul lagu mana, dasar dia lagu mana, Mu'tazilah timbul di atas tangan dia, dasar dia lagu mana, cara dakwah dia lagu mana, faham dia lagu mana. Pernah benar ulama buat kaji kepada kita. Kita tak kena buat sendiri. Mudah ya. Kita hari ni mudah sekali. Allah Ta'ala lah punya tahu. Nak tahu mudah sekali zaman kita duduk ni. Ada segenap bahasa. Bahasa Sia pun ada, Melayu pun ada, Arab pun ada, orang putih pun ada, hingga bahasa Cina pun ada. Nak pergi kata tak tahu tak leh zaman kita. Sebab itulah maaf deh kalau terluka hati yang sebut ni, minta maaf di awal. Zaman kita ni tak selayak sama sekali kita nak duduk pesing tak tahu tak leh. Ya kena akak darajat kita. Patu apa hari ning jadi neraca tadi itu tak serupa dengan dulu. Tengok ada ustaz-ustaz dalam ni ramai-ramai hak mulia-mulia, orang-orang mengaji ni. Zaman dia ni rajin baca kitab. Rajin baca buku, anangsa ni rajin. Tapi zaman kita bukan kata kita sebagai orang kurang sangat nak untuk ilmu. Kanak-kanak kita di jamiah, di universiti, hatta di pondok sendiri, sehingga di sekolah sendiri, di asrama di mana, kurang baca. Benar sungguh dah. Kurang baca. Apabila kita baca kurang, otak kita ni ya tak bergerak lah. Supaya air tak berlari dah. Duk ya beleming belumuk lagu tu tak lama ya jadi punah. Akal fikiran manusia ni balah itulah cara dia. Sebab itu hari ni kita lipat klik semula. Amba yakin semua duduk depan amba ni ramai-ramai ni ada belaka surat dalam rumah dia. Sekurang-kurangnya Quran hak terjemah bahasa tu. Sekurang-kurangnya hadis Imam Nawawi, Arba'in, Riyadhus Salihin dan sebagainya. Cuba klik-tilik baca tengok. Pakat-pakat baca sikit hari ni. Tak boleh kita ada buat kata aku biarlah, aku tak baca apa tak apa, tak boleh. Tuhan suruh nak baca. Ayat hak Tuhan buat turun mula-mula Iqra ni bukan kena ke Nabi seorang. Nabi dan ummah kena belaka. Ulama pakat tafsir lagu tu belaka. Pas baca ni suk bila? Hingga hari kiamat. Hei, yo kalau ayat kata hingga hari kiamat. Mana dalil daripada Quran? Tuhan kata wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Tiap-tiap orang ni ada lokek duduk sini belakang. Surat catat tiap amal di akhirat esok.
Patuhan waktu baik bila? Wa nukhriju bihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Satu kitab yang dia akan baca depan dia. Lalu Tuhan kata iqra kitabak, baca kitabmu tengok. Surat catat tak amalan pia baca, malaikat kata Tuhan, dak kita baca sendiri. Iqra kitabak, baca kitabmu tu, kitab amalanmu tu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup dirimu tu sebagai penyaksi kata mung tu buat gapo dalam dunia. Tu baca. Sebab itulah maaf sekali lagi orang kita pergi tengok amo gi situ gi sini Tuhan kurnia boleh tengok orang tak beriman ambil ayat sat ni gi buat amal dalam agama mereka jaya. Hari ni orang Islam tapi syariat Islam di belakangi, bukan tahu di belakangi, bukan tahu tak tahu orang kita ni syariat Islam tapi di belakangi. Fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bi ayati thamanan qalila. Kita tak boleh belakang sebab kita dok bergaduh benda-benda yang harga murah daripada ajaran al-Islam. Sebab itulah kita hari ni kalau kita kiranya tak setinggi-tinggi pangkat hak Tuhan nak kita tinggi. Tuhan nak kita tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni tinggi, tak ada dia boleh tinggi atas tu. Tapi dengan sebab kedudukan kita sebagai Muslim, sebagai orang yang menganut agama Islam, kita buat tamadamai, buat mudah-mudah. Amba tahu di kalangan kita duk jadi guru-guru, ustaz-ustaz ni, anak-anak murid kita terkadang tak ajar Al-Quran. Ada. Terkadang orang kita mengajar, cik mari, ada tak baca langsung Quran. Ada. Bukan makna kau nak royak dak, nak royak kata kita kena baiki banyak perkara. Hingga kitabullah yang azza wa jalla kita buat belakang apa hak lain tak kena tanya. Sebab itulah kita nak bijak, nak gapo kena duduk situ. Baik, itu bab dia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi jalan keluar kita. Ya nak wi jalan kita keluar ni, tengok mudah Nabi. Allahu akbar. Nabi kata alaikum bi sunnati. Apa makna alaikum? Ulama-ulama, ustaz-ustaz di depan kita, orang mengaji belaka di depan kita ni, ya faham ismul fi'lil amr. Ya reti, ya faham makna alaikum, makna kewajipan di atas kamu ikut sunnahku. Sebab tu kita hari ni kita tahu ke tak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak kita kena amal semenjak kita akhir balik sampai kita turun kubur banyak mana? Sekurang-kurangnya 40,000 hadis. Simun kuah hadis 40,000 hadis. Soal, kita boleh amal dengan sunnah Nabi itu siapa dak gi? Kita hukum amal ukur diri amal, kamu diukur diri kamu. Katanya ulama hadis, kita tak akan capai makam syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaulah kita tak amal langsung dengan sunnah yang bawa datang mari. Kalau kita tak amal langsung dengan sunnah yang bawa datang mari. Pas nak amal ni kena tahu. Pas nak tahu ni kena belajar, kena mengaji, kena dengar. Kita baca apa dak, dengar apa dak, mengaji apa dak. Ingatlah kata kita hidup dunia ni tepat sementara. Sama-sama kita wa kullu na'in fasayun'a, ulama kata orang hadap perakat inna lillah, orang dok i'lan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, satu hari dia pun kena royak ke orang lagu tu juga. Wa kullu bakin fasayubka, tiap-tiap orang yang menangis di atas saudara dia yang meninggal sebab dia kasih, satu hari orang menangis juga atas dia. Wa kullu madhkhurin fasayufna, benda hadak taruh semua akan binasa belaka, tak ada perkara apa kekal atas muka bumi ni. Kullu man 'alaiha fan, binasa belaka. Wa kullu madhkurin fasayunsa, benda orang dok sebut, orang dok pujuk, orang dok akak, orang dok mulia, fasayunsa, akan terlupa. Laisa ghairullahi yabqa, tidak ada siapa yang kekal lain daripada Allah Azza wa Jalla. Pak kita nak duk lagu mana? Nabi kata alaikum bisunnati, hendaklah kamu itu duk di atas sunnahku. Sunnah Nabi ini ia merangkungi tiga.
Maqamul iman, maqamul al-Islam, maqamul ihsan. Amun nak kecek balik Quran dengan hadis dan perkataan-perkataan ulama, kita buh-buh masuk dalam itu. Sunnah Nabi orang tanya, kita kena amal 3 kebanyaknya 3 maqam. Kena amal jalan mana? 3 jalan semua. Kalau 3 maqam tu orang kecek dalam bentuk hak pesing ilmu tasawuf. Tak apalah. 3 maqam. Maqam mula-mula, jalan mula-mula babul iman. Iman. Apa al-iman? Iaitu at-tasdiq bil lisan wal at-tasdiq bil janan wal iqrar bil lisan wal amalu bil jawarhi wal arkan. Iman ni ngaku dengan benar dengan hati, tutur dengan lidah dan buat dengan anggota. Tu iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Iman kita 3. 1, ngaku dalam hati. Yang kedua, kata dengan lidah. Yang ketiga, suruh kita amal dengan anggota. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata, wa qulu la ilaha illallah tuflihun. Nabi kata qulu, so kata dengan lidah. Apabila kata, yakin dalam hati, kata Tuhan kita tu siapa dia, iaitu Allah Azza wa Jal. Kemudian amal dengan anggota. Itu mana iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Maka ditanyakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa dia iman? Hari ini kita kalau tak ingat rukun iman, rukun Islam, al-ihsan, kena murajaah diri semula dah. Bimbang takut malaikat mungkar nakir tanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk, kita nak jawab tak boleh. Sebab kita tak ada hidup di atas tu. Nak jawab mungkar nakir boleh, pasti kita kena hidup di atas iman, Islam, ihsan. Nak hidup atas tu. Sebab itulah Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ia kata dalam ayat hak Tuhan kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan habis nyawa kamu, malaikat kamu tu termasuk daripada diri orang serah diri kepada Allah Ta'ala bulat-bulat, mana beriman kamil sempurna. Lalu ia tafsir ayat tu, Allah kata dia ni cuba kita ambil pergi pakar. Ambil pergi pakar. Ambo pakai cara kamu pakai cara kamu. Kita pakai berjaya boleh masuk syurga belaka. Dia katakan, laqad ajrallahu al-karima 'adatahu bi karamih. Allah Taala menjalankan sistem nak kata rupa cara. Kalau bahasa siapa panggil wiktikan. Tuhan jalan sistem dalam dunia ni dengan kemuliaan, dengan kebesaran Tuhan ni. Lagu mana? Anna man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa dia hidup di atas gapo, maka ia akan mati di atas tu. Wa man mata 'alaih bu'itha, wa man mata 'ala syai'in bu'itha 'alaih. Siapa dia mati di atas keadaan lagu mana, maka dia akan dibangkitlah keadaan itu. Lagu mana rupa? Dalam dunia ni ada 2 rupa. Ada hidup taat, ada hidup maksiat. Hidup taat, hidup maksiat, 2 tu lah. Orang beriman lah kita kecek, orang kafir tak sah kecek. Orang beriman. Orang yang beriman hidup di atas taat, alhamdulillah. Orang beriman juga tapi hidup di atas maksiat. Gini cara. Orang yang hidup di atas iman, dia akan mati di atas iman, mati di atas Islam, mati di atas ihsan. Mati itu dia dibangkitlah keadaan dia beriman. Lah mana orang ni senantiasa amalan dia ni duduk naik semua. Orang kita ni kena ada anak koci, orang panggil gapo pak teh kita panggil rakam sirri. Rahat lap. Ha tu. Rakam sirri ni makna kata satu anak koci kita dengan Tuhan ya tahu. Henggak ke tepi kita mana-mana tak tahu. Masirruka indallah. Apa rusia kita dengan Allah Taala kena ada. Ada setengah orang hak buat rusia yang baik dengan Allah Taala, terkadang dia sedekah dia tak royak pia. Sedekah tak royak pia. Pia hak amal ni Umar ibn Khattab, Umar ibn Abdul Aziz kalau zaman dulu. Orang mandi dia baru tahu kata bekas tali hak dia ikat bawa barang gi tu di atas tubuh dia, baru tahu kata dia lah ada wagi barang ke orang tiap-tiap malam. Ini babis sedekah. Ada setengah babis siyam. Terkadang tak royak kata dia puasa. Terkadang orang ni babil Quran, baca Quran adalah tadabbur Quran, muzdarasah Quran ma'al Quran gapo.
hak ni hadis, hak ni gini, hak ni gini. Banyak bab dalam masalah kita nak buat rakam sirri kita, amalan rusia kita dengan Allah Azza wa Jalla. Orang kalau ada amalan lagu tu, ia akan mati dalam keadaan itu. Tak ke? Orang terkadang mati dalam keadaan sujud, terkadang mati di atas mimbar, terkadang mati di atas dalam keadaan dia sedekah, terkadang mati dalam keadaan dia duk baca Quran. Berbagai-bagai daripada Tuhan ambil nyawa dia. Sebab apa tu? Sebab dia senantiasa duk hidup di atas itu, sehingga Tuhan mematikan atas itu. Akhirat esok bakit guna? Bakit dekat itu. Ini kita minta puak kita masuk dalam ahli tu belaka. Lagi ahli maksiat. Ahli maksiat ni, maaflah deh, minta Tuhan jauh daripadanya. Reba tak berhenti, risuah tak berhenti, gapo lagi harta haram penuh menasi ni. Amun nak kisah satu kisah orang hak berlaku, hak kita tengok dengan mata kepala. Amba masa duduk luar negara, masa duduk luar negeri, umur dia duduk pasal tabaqah tinggi-tinggi pasal lapis-lapis gitu. Dia tak ada umur pasal tempat kita sebab tanah pak kita banyak. Pak demo ni spek-spek gitu je kena wak tinggi. Umur hak duduk atas ni, Allahu Akbar, tak pernah turun semayah. Tak pernah turun semayah. Tak biasa tengok semaya. Akhir sekali tak semaya pun mati. Mati dia dalam keadaan duduk dalam bilik air, duduk seruk air daripada itulah, daripada tempat hak qada hajat tu. Mati dalam keadaan tu. Lalu tu email ni amon duduk di dalam jamiah ataupun orang panggil kata tempat sipir mayat ni, kita duduk kerja dalam tu, kita boleh tahulah keadaan-keadaan tu. Lalu ditanyakan anak dia, apa sebab ayah boleh mati dalam keadaan lagu ni? Dia kata ayah ni royak sungguh malu nak royak, tapi nak royak kata email seorang tak apa, dia kata. Dia kata ayah sepanjang hidup makan reba sokmo, dia kata. Buka dok biar lepas tak kita buka duit bunga sokmo tu. Pas lagu mana tu hewan yang mati? Seraknya benda najis, hak tubik daripada diri dia masuk dalam tubuh. Akhirat esok nak pakai aku tu. Hak tu maksud kata waman ma'ta ala syai'in bu'itha alaih. Siapa dia mati dekat ada lagu mana? Dibangkit lagu tu. Fa nas'alullah lana wa lakum husnal khitam. Minta Allah Subhanahu wa taala sempurnakan wi elok kematian kita ni, wi janguk kata. Di atas taat kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan 3 perkara. Jibril mari tanya, mal iman, mal islam, mal ihsan. Al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqada'i wa qadar. Dan qada qadar ni. Mal islam, al islam apa nama? Bunyal islam ala khams. 5. 1 syahadatu alla ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait, kemudian wa siyam syahr ramadan. 5. Al-ihsan mal ihsan, al-ihsan an ta'budallah, suruh kamu tu ibadat pada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah mung tu lihat Allah Azza wa Jalla. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalau kita tak nampak Allah, Allah Taala tu nampak kita. 3 perkara ni kita nak binanya pegangan ahli sunnati wal jamaah, nak bina agaknya. Gini cara. Hak Nabi royak kata alaikum bisunnati. Hendaklah kamu tadi itu melazimi diri kamu dengan sunnahku. Pegangan ahli sunnati wal jamaah, mereka ini dasar dia. Amun nak royak dasar dia, mudah-mudah kita nak faham. Kita sebagai manusia, dasar dalam iman ahli sunnati wal jamaah ni akal fikiran kita dengan wahyu Allah Azza wa Jalla, sama ada Quran ataupun hadis, dua ni tak berlawan lagi mari. Akal fikiran dengan wahyu Tuhan tak berlawan lagi mari. Tu dasar ahli sunnati wal jamaah. Kalau kata orang tanya kata dasar dia, bahasa siapa panggil raktan, asas bagi i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, lagu mana mula-mula akal dengan wahyu tak berlawan. Lagu mana dia kata tak berlawan akal dengan wahyu? Wahyu ni menempati cahaya, akal menempati mata. Cahaya turun daripada lampu,
Kamar dan mata kita celak molek tak ada selaput dengan gapo-gapo, kita nampak dak gapo kita nak nampak? Nampak. Mana dalil kata wahyu tadi itu cahaya? Tuhan raya, ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang padamu keterangan yang nyata dan kami buat turunkan kepada kamu cahaya yang terang. Cahaya daripada Allah Azza wa Jalla. Akal kita nanti benar apa yang Allah Subhanahu wa taala raya. Karena tidak ada apa hak Tuhan raya, Nabi raya, benar yang mendustakan akal fikir tak ada. Ini dasar ahli sunnati wal jamaah. Dasar dia balah tu. Maka kita beriman dengan Allah Azza wa Jal, mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala khabar, mari mengikut Nabi khabar, mari sudah. Sebab apa? Sebab kalau kita logik akal kita, orang hak kenal Allah Taala lebih daripada Nabi ada tak? Tak ada. Orang hak kenal zat dia lebih daripada Allah Ta'ala ada lagi makhluk? Tak ada. Allah Ta'ala lebih kenal zat dia, Nabi lebih kenal Tuhan dia. Dua ni royak kita, ulama siapa? Sudah. Kita nanti benar, yalah. Tak ada kata gitu gini tak. Mu'tazilah, ya ke bukan? Khawarij, ya ke bukan? Murji'ah, ya ke bukan? Ya ke bukan ni bukan kita. Bukan ahli sunnati wal jamaah. So, yang kedua, dasar ahli sunnati wal jamaah, kita menglazimi di antara makmum dengan imam. Kita ada dua, ada wahyu, ada akal. Akal ni tinggi tu hawi ke dia. Pangkat dia tu. Kita tak ada, kalau tak ada akal, nak beriman tak boleh. Tapi nak faham kata akal kita ni ya ada garisnya dia. Sebab apa boleh kecil lagu ni? Sebab akal ni akal manusia. Apabila kata akal manusia, pasti ia kena lemah. Ia nak pergi kepada perkara yang gaib tak boleh. Perkara yang kita tak tahu. Ghaibi ni, apa makna ghaibi? Perkara yang alai yang sah lagi. Kita nak pergi dengan penjeraan lima kita tak boleh. Itu perkerjaan akal yang kita tak sampai. Sebab tu awal surah Baqarah kita baca bunyi katakan allazina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib? Allah Taala gaib. Yang kedua, malaikat gaib. Hari kiamat menepati gaib lagi, tak mari lagi. Azab kubur gaib, titik sirat gaib. Gapo lagi? Syurga neraka gaib belaka semua ni. Maka boleh kita benarkan akidah ahli sunnati wal jamaah, kita boleh benar semua perkara tu terhenti di atas apa? Terhenti di atas wahyu Allah Azza wa Jalla yang dia khabar mari. Yang dia royak mari, dia cerita mari, Tuhan royak dalam Quran, Nabi royak dalam hadis, ulama mai baca kita. Pak ulama hak kalau kita nak ambil hak gagah-gagah, tak ada payah. Mik Datuk ni sore tak apa dah. Pak teh kita ni ambil Imam Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ni kitab ni kita pergi cari belilah. Tok guru kita pakai duk mengajar belaka ni. Kitab Al-Imam Al-Asy'ari, Kitab Al-Ibanah an Usuli Diyanah, tok guru sah dalam Islam kita. Yang tak diketepikan. Mana kata dia diambilkan cara memikir dia. Mari pasarkan kepada kita, oh ni cara kita nak beriman di atas dasar ahli sunnati wal jamaah. Maka mana ayat gapo saat ni? Dasar yang kedua, akal kita ikut bagi diri kita. Diri kita ni Allah Ta'ala jadi. Mana dalil kata Allah Ta'ala jadi? Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah Ta'ala jadikan manusia dalam keadaan lemah. Apa makna lemah situ tu? Jasad kita dan akal fikiran kita ikut bagi jasad kita lemah belaka. Mana dalil manusia kata ia lemah? Soal, lerama semua puak kita ni piar atik semenjak daripada beranak mari tak pernah tidur. Tak ada. Apa kena tidur? Kerana lemah badan. Kerja penat dah kena tidur, malam tak boleh dah kena tidur. Tak gerak je tak. Kalau tak tidur tak jadi. Tapi Allah Taala nak kita reti, kata dia tu maha kuasa, maha perkasa, tidak ada perkara yang boleh melemahkan dia. Dia kata la ta'khuzu sinatun wala naum. Mengatuk pada tidur jauh. Nak ayat terkuatnya Allah yang Azza wa Jalla. Faham dah tu kata kita ni lemah.
Apabila diri kita Tuhan jadi dalam keadaan lemah, akal kita nak gerak pergi setara mana? Apabila akal kita ni tak gerak pergi, Tuhan kasih kita, Tuhan muliakan kita sebagai kita anak adik, ya waktu turun Quran, bawa datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawa datang mari. Akal guna tak guna? Bukan tak guna. Sebab tu Tuhan kata afala taqilun afala tatadabbarun. Kamu tak mikir ke, mu tak kira ke, mu tak nampak ke aku royak gini-gini? Akal tu. Tetapi ia nak uik akal kita ni jadi makmum, wahyu tu jadi imam. Dasar yang kedua, dasar ahli sunnah wal jamaah, akal makmum, wahyu Tuhan imam. Bab gapo? Sakut paut dengan babul iman, babul Islam, babul ihsan. Dia mau kata cara puasa akal tak leh duk depan daripada wahyu Tuhan ataupun syariat Tuhan. Coba risau dalil. Amo nak ingat mudah-mudah ni, main ngaji dah ni, imarah masjid ni. Ini Ali radhiyallahu anhu, tak kalau ia tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil air semaya dalam waktu sejuk ni, Nabi sapuh di atas khauf. Tak kita ngaji belaka ke? Dalam tempat kita alhamdulillah panggil jauh mu'tadilah, udara yang sederhana, tak ada sejuk sangat, tak ada panas sangat. Sebab tu puak kita ni jarang nak sapuh di atas tuking ke, di atas khauf ke, terjarang. Tapi nari arak gak masya-Allah, tanya ikhwah-ikhwah kita, ustaz-ustaz kita. Nah, bawah tu apa nama toto tu 2 lapis dah. Atas dia tu 2 lapis pula, pakar pula. Sedap sungguhlah. Sebab itulah kita tadi itu kalaulah kita pergi, kalau nak tidur boleh tidur kat luar negeri pun. Pakat tahu belakalah, nak tidur boleh tidur juga. Cuma kita tak ada nak situ. Naknya Ali tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapuh khauf. Lalu Ali kata, kalaulah syariat kita ni guna akal semata-mata, kena sapuh bawah, tak sapuh atas. Wapa disapuh ke atas, tak sapuh bawah. Akal menunjuk kena sapuh lek bawah. Wapa? Karena lek bawah ni cuma. Sapuh apa atas? Syariat mari lagu tu, buat lagu tu. Islam kita ni, sebab tu kita kena faham. Ya mudah ya Islam. Tapi kita terkadang dah buat jadi payah, terkadang kita sendiri dah memayahkan. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata iyyakum wal ghuluwah. Jangan jaga-jaga kamu tu jadi payah berdoa, melampau doa tak sih. Jadi mudah. Jadi akal sebagai makmum, wahyu sebagai imam. Tu dua. Itu maksud alaikum bi sunnati. Dalam bab pegangi, bab amal ibadat, bab ihsan, duduk situ. Sebab tu kita hari ni nak ikutnya mazhab ahli sunnah, ahli hak turut Nabi ni alaihi salatu wassalam, iaitu kita buat gapo biarkan ada alasan kita buat. Apa buat lagu ni? Apa beriman kata Allah Taala? Apa buat sunat semaya? Aqimus salah. Apa mu puasa Ramadan? Sebab dia kata faman syahida minkumus syahra falyasum. Apabila nampak nak boleh puasa. Apa buat haji? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Masalan, kena ada jawapan bagi kita. Kita tak pandai, tak ingat, tapi dengar tu ayat atas ada dalil. Kalau tak nak tahu tanya dia. Tak apa juga lagu tu. Naknya kita buat gapo, ada dasar. Itu dasar ahli sunnah wal jamaah. Yang ke seterusnya semenek menawi nak sudah sini al jamaah. Apa dia al jamaah? Al jamaah suruh kita ikut sunnah sudah. Batu ahli sunnah wal jamaah. Apa makna jamaah? Al-jamaah ni maksudnya Islam kita ni ia duk pesen tak cerai-berai. Ia duk di atas dasar Al-Kitab, dasar Al-Sunnah. Maka orang hak makan dasar Al-Kitab wa Sunnah itu dinamakan Al-Jamaah. Mudah ya? Jamaah ni iaitu orang hak pakai dasar Quran, pakai dasar hadis, itu Al-Jamaah. Tapi hak mula pakai ni siapa? Iaitu kena pada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sahabat, yang kedua tabi'in, yang ketiga atba'it tabi'in. Ni sebagai orang yang Islam buka ruang untuk kita tengok mereka sebagai contoh tauladan yang kita tadi itu boleh ikut mereka. Tapi kalau nak ayat dengan cara detail lagi, sahabat dengan cara ijma' dia boleh pakai.
apa nama ni, tabi'in dengan cara ijma' dia boleh pakai. Atba'i tabi'in pun supa boleh pakai hak ijma' dia. Tapi kalau seorang ni, bila kita nak pakai dia ni, ilmu lah sikit. Apabila sahabat lain, tabi'in lain, atba' tabi'in lain tak ada ingkar di atas perbuatan dia, boleh pakai. Kalau ada orang ingkar, tak boleh. Seumpama mana? Seumpama Muawiyah ke, dia mari pada Syam. Dia mari, sebenarnya kita kena kucuk Hajaril Aswad ya. Dia nak kucuk juga hatta Ruknul Yamani. Nak kucuk juga. Lalu Abu Hurairah tengok. Abu Hurairah kata, "Mana awak ke apa? Ya Amirul Mukminin. Hang nak kucuk muka ni." Dia kata, "Balik Syam tu." Dia kata, "Ruknul Yamani, bukan Ruknul Yamani." Dia tunjuk balik Yaman. Dia kata, "Tak boleh buat lagu ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada sunnah lagu ni." Maka perbuatan yang dia nak buatkan oleh Muawiyah tak sebagai hujah bagi kita. Hak naknya ijma' mereka. Tapi kalau pak orang ni tak apa. Biar. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Biar Abi Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ni tak apa. Abu Bakar buat, Umar buat, Uthman buat, Ali buat. Khususnya dalam pak ni ada khusus lagi. Abu Bakar dengan Umar. Kalau datuk ni buat gapo-gapo, maka kita ikut boleh. Sebab dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi katakan, "Iqtadu alladzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Turut lepas pada aku mati ni Abu Bakar dan Umar. Tu apa? Maka kalaulah kita ikut al-jamaah, kita nak jadi gana kita dijamin kata kita duduk di atas jalan ni mereka. Mana jaminnya daripada dalil bukti? Ayat terakhir mana baca. Tuhan kata, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan." Orang dulu di kalangan al-muhajirin wal ansar dan mereka yang ikut mereka dengan cara yang molek. Orang yang ikut sahabat muhajirin dan ansar dengan cara molek, ahlus sunnati wal jamaah. Sahih. Orang lain tengok Syiah maki terhadap sahabat. Mari Khawarij sampai bunuh sahabatnya mana. Mari Jahmiyah pakai tuduh sahabat kata jadi orang akidah tak betul dan sebagainya. Mari Qadariyah, mari tu mari ni pakai tak ada turut jalan ni as-sabiqun al-awwalun. Tinggalnya jalan ni ahli sunnati wal jamaah sampai ke hari ni dan akan berkekal sampai kiamat nanti. Kitalah ikut jalan ni al-jamaah. Cuma tak pada dengan kita tadi itu sekadar faham saja kalaulah kita tidak diiringikan dengan kita alim ulama kita. Kita alim ulama kita tupai Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ada dua utai kitab yang boleh kita ambil faedah daripada dia. Satu Al-Ibanah, yang kedua Maqalat Al-Islamiyyin fi Ikhtilaf Al-Musallin. Dua buah ni. Ambillah nak baca di surah mana sejik mana. Hak Imam Asy'ari tak ada kena bimbang dan bosan gapo-gapo. Hak tu hak ahli sunnah wal jamaah 100%. Maka ahli sunnah wal jamaah iaitu orang yang ikut sunnah dan ikutnya sunnah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka harap daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Ta'ala menjadikan kita sekalian ini daripada golongan ahli sunnati wal jamaah semasa kita hidup dan kita mati dan kita bangkit sehingga terus masuk dalam syurga sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekali dengan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan tokoh-tokoh ulama yang ada di atas bantasan ahli sunnati wal jamaah semenjak pada hari itu sampai ke hari ini. Itulah kami harap daripada Engkau ya Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala menerimakan sekalian amalan kita, supaya kita tadi itu menajah jaya hidup dalam dunia, bahagia hidup di hari akhirat nanti. Terima kasih sekali lagi kepada ahli jawatan masjid di sini, khususnya Tuan Imam dan Tok Nayuk kita yang sudi beri kesokongan, dan semua ikhwah kita, Tok Nabi, Tok Menai kita semualah, atau Ustaz Atih kita ni pun yang dia usaha dan hak lain-lain lagi hak hamba tak sebut tu. Harap Allah Subhanahu wa taala bagikan ganjaran kepada kita sekalian dengan sereda-reda kita daripada Allah yang Azza wa Jalla. Sekadar tu aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji yang mustahak bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami pohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita sekalian, maupun di dalam dunia ataupun di akhirat nanti yang kita tunggu-tunggu. Marilah sama kita tadi itu sahuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menjadikan diri kita sebagai hamba yang senantiasa suka mengabdikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi balik pihak hamba ni nak kemukakan kepada umat masyarakat kita dan nak seru umat masyarakat kita ni supaya kita boleh duduk di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, yang senantiasa kita tadi itu nak tunjuknya kehambaan kita kepada Tuhan. Hamba dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun ini boleh nak bersama dengan satu ustaz yang adanya pengalaman lah, yang dia tadi itu senantiasa duk bawa orang tadi itu buat umrah di Makkahul Mukarramah, iaitu Ustaz Riza kita lah. Sebagaimana maklum dia tu, jadi hamba ni sebagai tetamu jemput teh, boleh kita nak buat kerja amal ibadat umrah sekali dengan beliau. Dia jemput saya ni sebagai penceramah di dalam jamaah dia sekali ni. Maka kita sahutilah apa yang dia itu seru, dan kita nak minta orang kita tadi itu boleh kita bersatu, boleh kita tadi itu bersama-sama, boleh pergi buat umrah sekali. Jadi balik pihak hamba ni nak serulah bagi mereka yang ada kelapangan untuk sama-sama kita nak pergi kerja umrah di Makkahul Mukarramah pada masa yang kita telah tetap di dalam gambar hak kita bubuh ni. Maka mudah-mudahan perkara ni menjadikan kebaikan kepada kita di dunia dan akhirat. Dan keistimewaan yang kita nak bawa pergi ni, iaitu kita pergi dengan rombongan Malaysia, dan kita akan naik kapal terbang di Matar KL di sana nu. Dan kita akan berjumpa di dalam susun ni kita nak pergi ke umrah ni. Ada beberapa lah perkara-perkara yang jadi keistimewaan, dan hamba sendiri pun boleh sebagai guru jemput untuk kita tadi itu pimpinkan jemaah umrah sekali ni. Jadi bolehlah kita tengok cara umrah nabawiyah, sunnah Nabi macam mana, dan kita boleh berapat lagi di antara kita sama-sama saudara, sama ada di Malaysia ataupun di Thailand. Jadi apa yang hamba seru ni kepada seluruh umat kita lah, sama ada di Thailand ataupun di Malaysia sendiri pun, boleh kita bersamalah dalam bernamik ni dengan cara bagus. Hamba ni lama dah lah duk harap daripada Allah Subhanahu wa taala berlakunya bernamik umpama ni, tapi tahun ni Tuhan jemputkan kita, maka marilah sama-sama kita boleh pergi sekali
boleh kita wa'amal sekali, boleh kita mengaji sekali, boleh kita hubung silatul arham sekali dalam rihlah umrah kepada Makkahul Mukarramah dan kepada Madinatul Munawwarah sebagai tempat kediaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ada kelapangan dan berasa ada hati tadi itu nak ikuti bersama, silalah hubung dengan apa namanya orang berkenaan yang ada di dalam gambar yang kita bubuh ni, rakam telefon dia boleh kita sahutilah, boleh kita tadi itu telefon bercakap dengan dia bagaimana. Tapi insya-Allah kita duk rancang itu ada keistimewaan yang kita gabunglah di antara kita dengan ikhwah kita dengan orang Malaysia. Kita boleh hubung lagi silatul arham, boleh lagi kita kenal mengenal akak lagi darajat kita, ke ilmu pengetahuan kita dan cara memikir kita dan lain-lain lagi lah. InsyaAllah Tuhan akan beri ganjaran dan pembukaan kepada kita di dalam rihlah sekali ini dengan cara bagusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.